Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 November bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Tajuk utama malam ini. 3 beradik maut, seorang selamat. Juga tiada elektrik sejak 20 tahun lalu. Tiga beradik maut manakala seorang lagi cedera apabila kereta kancil dinaiki mereka dipercayai terbabas di kilometer 165.8 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 arah barat di Maran hari ini. Dan kemalangan berlaku sekitar jam 7 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Maran DSP Nur Zamri Abdul Rahman berkata, mereka yang maut ialah pemandu kereta Siti Fatimah Yusri 20 tahun, abangnya Ahmad Bashir 27 tahun dan Saidah 15 tahun. Manakala seorang lagi adik mereka Adawiyah 11 tahun parah di kepala dan dirawat di zon merah Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh. Kemalangan dipercayai berlaku selepas kereta dinaiki mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar tembok pembahagi jalan sebelah kiri. Nur Zamri berkata kesemua mereka yang beralamat di Kulai Johor sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di negeri itu selepas menjemput Saidah yang belajar di pusat tahfiz di Jerantut. Jelas Nur Zamri, siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu di Kemaman, sepasang suami isteri terkejut anak lakinya yang disangka bermain hujan berhampiran rumah rupanya ke Pantai Marina sebelum dikuatiri lemas akibat dihanyutkan arus deras semalam. Dan operasi pencariannya diteruskan hari ini. Haslina Yusof, 48 tahun berkata pada mulanya Muhammad Aiman Ashraf Syahrul Zaman, 11 tahun, yang merupakan anak ketujuh daripada 8 beradik itu meminta izin mahu mandi hujan bersama rakan di hadapan rumah pada jam 12.30 tengah hari. Namun tanpa disangka, anaknya yang juga murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Cukai dikatakan berbasikal bersama 2 rakan sekolahnya sejauh kira-kira 5 km untuk ke pantai tersebut. Dia dan suaminya Syahrul Zaman Saparudin, 51 tahun, hanya mengetahui kejadian lemas menimpa anak lelakinya pada pukul 5 petang. Dia pergi dengan kawan dia 2 orang. Kawan dia masa dia lemas tu, kawan dia terus balik. Dia bukan kata bagi tahu orang dekat-dekat sini ke dok. Dia tak bagi tahu. Lepas tu, dah lepas pada orang bagi tahu tu, mari dah sini kan. Tengok tu, betul lah selipar anaknya. Selipar Aiman tu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata operasi hari kedua mencari dan menyelamat melibatkan 80 anggota pelbagai agensi penyelamat. Hari ini kita punya radius pencarian telah melangkaui jarak lebih kurang 2 hingga 3 km. Dan petang ini kita akan minta bantuan bomba membawa K9 untuk mengesan mangsa jika ada berdekatan dengan kita hari ini. So kekuatan kita hari ini dah mencecah hampir 80 kekuatan dan juga turut dibantu oleh masyarakat kampung yang menggunakan bot-bot persendirian membantu dalam pencarian. Dalam kejadian pada pukul 3 petang itu, mangsa Muhammad Aiman Ashraf mandi bersama 2 rakannya di alur sungai sebelum hilang di bawah arus deras. Paras air sungai tersebut yang terletak berhampiran Pantai Marina dikatakan meningkat mendadak ekoran hujan lebat ketika ini. Baik, hidup tanpa bekalan elektrik selama lebih 20 tahun. Kedengaran sukar, namun itulah realiti yang dilalui 80 keluarga di Kampung Melayu Mawar tepian Desa MTD di Cameron Highlands. Dan usaha untuk mendapatkan infrastruktur asas itu masih menemui jalan buntu berikutan status tanah yang diduduki sejak tahun 2001 itu masih tergantung dan tiada hitam putih. Laporannya bersama wartawan Nadzirah Syarigat. Menceritakan kepada Berita Al-Hijrah, salah seorang penduduk Saleh Muhammad Samad, 65 tahun berkata, permohonan berhubung kelulusan status tanah itu sudah lama dibangkitkan kepada pihak berwajib, termasuklah pejabat tanah daerah. Namun,
tiada sebarang jawapan sehingga kini. Kita ada yang buat mohon tapi kita tak ada status tanah. TNB nak status tanah. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan status tanah. Bila dapat TOL pun tak apa dah. Jangan kata geran, TOL pun cukup. Jadi kita dapatlah masuk api minta dengan TNB. TNB nak itu je. Mahu menjalani hidup seperti orang lain, Saleh atau lebih mesra disapa Pak Leh terpaksa menggunakan genset pada waktu malam dengan kos petrol RM20 sehari selain memanfaatkan tenaga solar sebagai alternatif. Pasal simpan sini ya Pak Leh. Memandangkan tiada bekalan elektrik di kampung ini lebih 20 tahun lepas, generator tidak mampu untuk menampung tenaga yang diperlukan oleh peta sejuk. Sebagai alternatif, Pak Lee terpaksa menyimpan ikan di dalam tong ais ini dan ia mampu bertahan sehingga seminggu. Bukan itu sahaja, bekalan air penduduk di sini juga bergantung kepada sumber air bukit berhampiran. Kita harapkan tak kira mana-mana kerajaan pun yang memerintah kan. Kita minta masukkan kemudahan asas ya. Seperti api, air. Ini pun kita pakai air dari bukit. Sendiri juga buat. Bukan ada minta bantuan mana-mana. Pakai orang kampung sendiri. Sementara itu, seorang lagi penduduk Badruddin Saleh mengakui terkilan apabila pernah dianggap sebagai pendatang, sedangkan penduduk di sini telah berjuang habis-habisan demi mendapatkan status tanah biarpun terpaksa menanggung kos petrol sekitar RM800 sebulan selain kos penyelenggaraan genset yang agak tinggi. Bapa 5 anak ini lebih bimbang memikirkan nasib anak-anaknya yang hidup tanpa bekalan elektrik, bahkan terpaksa mengulang kaji pelajaran bertemankan lampu solar. Survive lah. Maknanya kita kena berkorban lah yang ni. Dari segi ni, dia budak-budak ni terpaksa berkorban lah. Dan maknanya kurang lah daripada apa yang kanak-kanak lain dapat, dia orang tak dapat lah. Dari segi, yalah macam melalui zaman-zaman kanak-kanak tu kiranya kurang lah daripada yang lain kan. Jadi kita harap lah. Macam yang tadi orang tua cakap lah kan. So kalau kata siapa yang meminta pun kita minta pandang sikit lah kita kat sini kan. Kita warga negara yang sah kan, pembayar cukai yang sah. So kalau boleh dari segi kemudahan tu adakan lah kan, sebab dah lama sangat dah. Sementara itu, surau kampung ini yang dibina hasil sumbangan penduduk sejak 3 tahun lepas turut menggunakan sistem solar dengan kos RM15,000 demi keselesaan jemaah. Menurut Badruddin, penggunaan petrol untuk genset mengundang risiko kebakaran. Malah insiden itu pernah berlaku sebelum ini apabila sebuah rumah terbakar akibat penggunaan lilin. Justru Pak Leh dan Badruddin yang mewakili penduduk kampung Melayu MTD berharap wakil rakyat yang terpilih pada PRU kali ini dapat menyelesaikan isu status tanah dan bekalan elektrik yang telah berlarutan sejak sekian lama. Laporan Nazira Syaringat bersama juru kamera Zami Zulkafli, Cameron Highlands, TV Al Hijrah. Peniaga di Bazar Tok Guru, Kelantan mengeluh berikutan perniagaan mereka terjejas teruk walaupun sudah kembali beroperasi selepas pandemik COVID-19 kira-kira setahun lalu. Dan mereka mendakwa hasil jualan merudum lebih 30% meskipun telah melakukan pelbagai cara termasuk pemotongan harga untuk menarik pelanggan. Peniaga batik Awatif Azman berkata jualannya terkesan teruk ekoran kurangnya pengunjung. Buat masalah ni lah, jualan tu kalau di kedai saya ni memang drop lah jatuh lah. Saya harap lepas PRU ni kalau boleh ni lah ubah lah ekonomi kita ni macam sale pun naik. Kalau dari segi batik memang slow sangat-sangat lah ni. Dari segi kos bahan mentah pun mahal, kos kain putih pun mahal, kos jahit pun mahal juga. Jadi kak dengan musim-musim tak ada orang lah ni. Jadi drop lah jualan kedai tu. Lepas Covid tu memang berbeza sangat-sangat. Walaupun pendapatannya merosot, namun Awatif tetap tekad untuk meneruskan perniagaan yang diwarisi daripada bapanya itu dan telah mengambil langkah untuk lebih produktif berniaga secara dalam talian. Bagi peniaga pakaian Lang Mei Jung,
Beliau berharap lebih banyak promosi diberikan kepada bazar berkenaan untuk menarik pelancong datang ke lokasi itu. Katanya jika cuti sekolah atau cuti umum, kebanyakan yang datang adalah orang tempatan dan mereka kurang membeli berbanding pelancong yang suka memborong. Harapan ni kena turis banyak sikit lah masuk Kelantan. Baru bisnes bagus. Kalau turis tak mari, mana boleh maju. Hak balik-balik kampung tu orang asal sini, bukan orang luar. Betul? Nak tengok Cina nak masuk Kelantan, rasa jarang nak nampak. Kecuali asal sini punya balik mai tengok anak ke mak ke gitu ya. Hak orang lain tak masuk. Bazar Tok Guru yang terletak di kawasan strategik pusat bandar Kota Baru dan menempatkan lebih 300 peniaga menawarkan pelbagai barangan, terutamanya produk tekstil seperti batik, telekong dan baju Melayu merupakan antara tarikan di Kelantan sebelum COVID-19 melanda negara. Lebih kurang 7 tahun dah di Bazar Tok Guru ni. Saya berharap lebih banyaklah pelacung-pelacung daripada luar negeri ataupun luar negara sekalipun datang ke Bazar Tok Guru ni lah. Lebih banyak promosi ataupun orang panggil promosi yang menarik lah untuk lebih ramai pelacung mari. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya, dan sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, selamat menunaikan solat fardu Isyak dan kita berehat seketika. Selepas ini, lebih 200 pekerja perwajar steel tuntut pampasan. Memperoleh pendapatan hanya sekitar RM300 sebulan membuatkan pemandu kereta sewa di Bandar Jertih, Terengganu semakin sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan hari demi hari permintaan terhadap perkhidmatan tersebut semakin berkurang, namun disebabkan tidak mempunyai kemahiran lain serta telah lanjut usia menyebabkan hanya cara itu mereka mencari rezeki untuk keluarga walaupun terpaksa hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Butiran lanjut bersama wartawan Zaim Zamani. Menurut pemandu, lebih 30 tahun perkhidmatan kereta sewa telah berada di Bandar Jertih. Sebelum ini, penduduk tempatan sering menggunakan perkhidmatan mereka untuk ke bandar-bandar lain seperti Kuala Terengganu dan Kota Baru. Namun disebabkan saingan perkhidmatan bas ekspres dan kemampuan orang ramai memiliki kenderaan sendiri, perkhidmatan kereta sewa tidak lagi menjadi pilihan utama. Tu mana-mana taksi Bandar Jertih ni kadang-kadang kalau keluar sehari tu kena boleh RM10 pun ada. Kena RM15, RM20, kadang-kadang tak boleh sambut pun ada. Jadi kebanyakannya kau tak boleh. Jadi apa kalau tunggu daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang kan, dia tak boleh berjalan balik. Pemandu mengakui pendapatan telah mula berkurang sebelum COVID-19. Bagaimanapun kesan selepas pandemik tetap dirasai. Kata pemandu, ketika ini pelanggan utama mereka adalah warga asing yang berada di bandar tersebut. Bagaimanapun, jumlah pendapatan yang diperoleh tidak tinggi kerana jumlah warga asing di Jertih tidak ramai. Pemandu ditemui amat berharap kerajaan yang bakal dibentuk selepas pilihan raya nanti dapat melihat keperitan kehidupan pemandu kereta sewa dan memberikan bantuan sewajarnya kepada mereka yang terjejas. Kalau boleh kan nak bantu kan. Ikut KJL nak beri lagu mana ya boleh.
boleh cari makan lah. Itulah. Yang boleh pendapatan sikit. Saya kalau bawa kereta sewa tak boleh. Saya banyak mengharap ada anak yang berisi RM50 gitu lah. Boleh buat baiki kereta ke apa. Kalau harap kau jasa dia sekarang lain, cik tu tak boleh. Berat lah ni bawa kereta. Kalau boleh ada bantuan tetap seperti nelayan. Nelayan tak silap sebulan 300 itulah. Kalau boleh sama lah dengan nelayan 300 bulan. Selain itu, pemandu juga berharap pihak berkuasa dapat membina stesen kereta sewa kekal yang lebih selesa bagi menarik minat orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan itu. Kebanyakan pemandu kereta sewa di Bandar Jertih di Parlimen Besut ini merupakan warga emas dan pendapatan bulanan mereka hanyalah sekitar RM3 ke RM500 sahaja. Sebab itulah kumpulan ini amat mengharapkan bantuan daripada kerajaan bagi membantu meringankan beban yang ditanggung mereka. Laporan Zain Zamani dan juru kamera Mazian Seman dari Terengganu untuk Berita Al-Hijrah. Baik, isu capaian internet lemah di kawasan pedalaman Bagan Datuk menjadi beban berterusan buat penduduk. Dan rata-rata mereka yang ditemui kru Berita Al-Hijrah berkata internet merupakan satu keperluan penting ketika ini. Namun jika tiada penyelesaian daripada tampuk pimpinan terdahulu maupun baru, jadi ia akan menyukarkan kehidupan yang kini banyak bergantung kepada keperluan internet. Ya, jadi wartawan Khadijah Faisal ada butirannya. Menurut Sanita Shah Khosron, dia sudah 10 tahun menetap di kampung itu. Namun isu jaringan internet tidak pernah menemui titik penyelesaian. Malah hajatnya untuk menambah pendapatan harian melalui berniaga secara dalam talian sebelum ini pernah terhenti dek kerana tertekan dengan masalah internet dan komunikasi yang terhad bersama pelanggannya. Sebelum ni ada tapi tak boleh fokus sebab masalah lain. Memang struggle jugalah cari lain. Pergi sana, pergi sini kan. Menurut Foizia Baharin pula, tidak cukup dengan masalah internet, dia terpaksa keluar ke seberang jalan untuk membuat panggilan penting. Tak okey, line memang tak clear. Kalau dalam rumah memang tak dapat. Kalau orang call kena kat luar. Kena dekat depan jalan. Nadia Nabila Muhammad Aziz, 18 tahun pula berkata, situasi menjadi lebih sukar ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Kerana dalam tempoh itu, dia yang merupakan salah seorang pelajar sekolah menengah yang terpaksa berdepan peperiksaan besar dalam tempoh sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR telah memberi tekanan terhadapnya kerana internet yang tidak dapat digunakan secara optimum sekaligus mengganggu pembelajarannya. Lagi-lagi bila buat Google Meet, Google Meet memang tak dapat langsung sebab line memang teruk gila. Saya harap pemimpin akan datang bolehlah lebih fokus dekat penduduk yang belah-belah dalam macam kampung sebab diorang memerlukan internet juga nak belajar macam orang yang duduk kat bandar. Isu itu juga memberi kesan kepada golongan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih kecil dan bersekolah. Malah corak pembelajaran yang telah banyak beralih kepada penggunaan teknologi dan internet menjadikan mereka sering buntu dalam memastikan anak-anak dan mereka bergerak seiring dan tidak ketinggalan. Memang susah sangat nak dapat internet. Sekarang kan 5G kan, tapi tempat kami ni baru 4G. Jadi diorang nak belajar tu agak susah sikit. Macam menyusahkan jugalah. Kena pergi cari tempat kawasan yang lapang untuk dia dapatkan internet yang laju. Macam tu ada selalu. Dia kena keluar. Macam kawasan rumah, ada kawasan rumah yang ada senang dapat, ada yang tak ada. Keluar. Justru penduduk amat berharap agar permasalahan itu dapat diberi perhatian serius seiring dengan usaha untuk menjadikan Bagan Datuk sebagai kawasan yang membangun dengan pelbagai inisiatif pembangunan naik taraf, infrastruktur dan prasarana sekaligus memberi kesan positif kepada penduduk dan sektor ekonomi di kawasan itu. Isu jaringan internet di kawasan Bagan Datuk ini bukan isu baharu, malah lebih menggusarkan penduduk yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan jaringan internet yang lebih baik. Dan ia sekaligus akan membebankan dan menjejaskan kehidupan sosial penduduk di kampung ini. Justru diharapkan tampuk pimpinan yang akan datang dapat menyelesaikan isu ini. Laporan Khadijah Faisal bersama juru kamera Muhammad Dailami Yaakob dari Bagan Datuk, Perak untuk Berita Al-Hijrah.
Seramai 252 bekas pekerja peruwajar steel Senin Berhad, peruwajar steel menuntut hak mereka yang masih belum menerima pampasan pemberhentian kerja setelah 8 tahun syarikat itu menutup operasi. Dan mereka adalah baki pekerja yang tertinggal daripada menerima pampasan disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 24 April lalu. Wakil bekas pekerja Hamdan Khalid 59 tahun berkata mereka menuntut hak sebagai pekerja yang tetap setia bersama peruwajar steel sehingga di hari terakhir penutupannya pada November 2014. Bekas pengurus kanan sumber manusia itu berkata nilai keseluruhan pampasan yang dituntut melibatkan 252 bekas pekerja berpangkat eksekutif tersebut dianggarkan kira-kira 9.4 juta ringgit. Sebab sekarang ni pewajar baru dapat duit. Kalau orang tanya mengapa baru minta sekarang tak dulu. Dulu kita tahu masalah ada apa-apa sebab kita 30 tahun dalam pewajar. Tapi sekarang pewajar siapa menjual aset-aset pewajar pada orang luar dan dapat duit. That's the right time for us lah to claim on our right. Itu kita minta. Jadi tak ada timbul isu apa-apa. Kita stay forward. Minta itu je. Hamdan ditemui selepas mengetuai Perhimpunan Aman menuntut pampasan tersebut di hadapan bekas kilang peruwajar steel di Teluk Kalung, Kemaman. Sementara itu, seorang lagi bekas pekerja Nurmawati Muhammad Nur berkata dia dan rakan-rakannya telah bersabar menunggu pembayaran pampasan itu sejak 8 tahun lalu. Sekarang ni masa saya berhenti pada 2014 tu kita ada lagi tunggakan gaji yang belum dibayar. Jadi kita menuntut hak tu lah sekali. Pampasan pun tak ada. Jadi kita pun itu hak kita lah kira ni. Tambah Nurmawati lebih malang lagi. Kira-kira lebih 20 orang bekas rakan sekerjanya juga telah meninggal dunia sebelum menerima pampasan yang merupakan hak mereka. Kita masih dalam pengurusan untuk menuntut di luar mahkamah. Sekiranya benda ni boleh diselesaikan di luar mahkamah, kita akan cuba untuk menyelesaikannya. Dan sekiranya macam saya cakap tadi, kami sedang memperhalusi dan mengumpul segala maklumat-maklumat dan dokumen yang ada yang sekiranya kami mendapati ada kecurangan yang berlaku daripada mana-mana pihak di sini, kami akan membawa ke muka pengadilan di mana mahkamah akan menentukan segalanya. Menurut Peguam Wan Syahid Azmi Wan Muhammad Rozi, beliau akan mewakili bekas pekerja peruwajar steel berkenaan untuk mendapat keadilan. Peruwajar steel yang merupakan antara kilang besi keluli terbesar di negara ini terpaksa ditutup akibat masalah kewangan pada November 2014. Demam campak di India membimbangkan. Pihak berkuasa India menjalankan kempen pengawasan di setiap rumah di ibu kota kewangannya, Mumbai, susulan 84 kes demam campak dilaporkan dalam tempoh 2 bulan lalu. Langkah itu dibuat untuk membendung penyakit berkenaan yang semakin membimbangkan di negara itu. Langkah pengawasan itu diarahkan Kementerian Kesihatan Persekutuan untuk mengesan lonjakan kes dalam kalangan komuniti selain membantu pihak berkuasa kesihatan negeri untuk merangka langkah-langkah kesihatan awam dan pencegahan jangkitan. Bulan lalu, 3 kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun meninggal dunia dalam tempoh 48 jam berpunca daripada demam campak. Sebelum ini, India menyasarkan untuk membendung demam campak menjelang 2023 dan menubuhkan pasukan petugas di setiap daerah bagi mencapai lebih 95% vaksinasi dalam kalangan kanak-kanak. Program imunisasi demam campak dimulakan seawal usia 9 ke 12 bulan dan dos kedua pada usia 16 ke 24 bulan. Palestin menyambut baik penerimaan 4 resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang memihak kepada negara itu, yang salah satunya menganggap penempatan Israel di wilayah Palestin tidak sah. Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki berkata pihaknya mengalu-alukan undian pada Perhimpunan Agung PBB UNGA yang memihak kepada resolusi dan sokongan antarabangsa dalam hal ini. Katanya keputusan positif itu dibuat berikutan pencabulan sistematik Israel terhadap hak rakyat Palestin dengan terus menceroboh wilayah mereka dan ketiadaan komitmennya terhadap undang-undang antarabangsa. Tambahnya, keputusan ini mengesahkan hak sah rakyat Palestin dan paling utama ialah hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke rumah mereka.
Semalam, jawatan kuasa keempat UNGA menerima pakai 4 resolusi mengenai isu Israel-Palestin dengan 2 memihak kepada melanjutkan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Raya PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA dan memberikan bantuan kepada pelarian Palestin. 2 lagi resolusi memihak kepada harta dan hasil pelarian Palestin dan menentang penempatan serta amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki, termasuk Baitul Maqdis Timur dan Golan Syria yang diduduki. Selepas ini, perkembangan kempen PRU di Pahang dan Kedah. Baik, pekan antara kubu kuat Barisan Nasional dan antara kerusi panas dengan kehadiran calon baru di sana menggantikan penyandangnya yang juga bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak. Dan parti itu juga sebelum ini memenangi 9 kerusi parlimen dan 25 kerusi DUN di Pahang. Percaturannya kali ini, setiap parti lawan juga bekerja keras dan mengatur strategi bagi merampas kerusi di pekan pada PRU 15. Dan untuk perkongsian lanjut tentang situasi di pekan, kita bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu. Assalamualaikum, Rahman. Okey, teruskan dengan laporan awal. Waalaikumsalam. Baik, macam mana situasi di pekan sekarang, Rahman? Baik, di pekan ini Wan Kamarudin, apa yang Baik, di pekan ini perletakan calon baru daripada Barisan Nasional ini merupakan satu tanggungjawab yang besar, saya boleh katakan. Jika sebelum ini Wan, penyandangnya seperti mana yang kita tahu bahawa penyandangnya adalah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan majoriti 24,859 undi, dan dengan perletakan calon baru iaitu Datuk Syekh Muhammad Puzi di sini perlukan beliau bekerja keras di Parlimen P085 ini supaya dapat memenangi hati pengundi-pengundi yang berada di pekan ini. Dan apa yang saya boleh katakan, Wan, di pekan ini masih lagi kuat dengan aura Datuk Seri Najib. Jika tadi petang saya bersiasat di pekan ini, masih lagi banyak poster-poster ataupun gambar-gambar Datuk Seri Najib di premis-premis makan, dan ini semestinya memberikan satu tanggungjawab yang besar buat calon baru di pekan ini iaitu Datuk Syekh Muhammad Puzi. Wan. Apa isu berbangkit yang ditonjolkan oleh pengundi-pengundi di pekan setakat ini, Rahman? Baik, antara tiada sebarang isu yang berbangkit di sini, dan saya dapat menyaksikan bahawa peletakan calon baru ini sememangnya mendapat sokongan yang padu daripada pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong di sini. Dan di antara apa yang mereka minta untuk calon-calon ini termasuklah mereka mahukan pembangunan yang lebih mantap di pekan Pahang ini, yang mana sebelum ini jika Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak juga pernah membuat pembangunan yang mantap, dan mereka mahukan bahawa calon baru di sini iaitu Datuk Syekh Muhammad Puzi juga memberikan satu impak yang besar di parlimen pekan ini. Selain itu, saya sempat juga berjumpa dengan peniaga-peniaga. Mereka juga mengharapkan satu ruang dan peluang kepada mereka agar mereka juga tidak ketinggalan mendapatkan sebarang kelebihan dalam perniagaan mereka. Jadi antara isu-isu yang berbangkit juga, saya sempat juga berjumpa dengan pelajar-pelajar yang berada di sekitar pekan ini. Mereka juga inginkan bahawa mereka dapat menikmati segala apa yang ada di pekan ini, termasuk ada di antara mereka yang mengatakan bahawa jalan-jalan yang berada di pekan ini seringkali rosak. Jadi mereka mengharapkan juga antara calon-calon yang bertanding ini mampu memberikan satu solusi yang terbaik, sama ada daripada segi sudut pembaik pulihan jalan dan juga capaian internet. Jadi itu antara permintaan-permintaan ataupun isu-isu yang berbangkit di pekan ini, Wan. Okey, pendek je, Man. Ramalan, Rahman. Siapa menang?
Ya Wan, di pekan ini kita menyaksikan pertembungan 5 penjuru yang melibatkan Datuk Syekh Muhammad Abuzi, Syekh Ali daripada Barisan Nasional, Muhammad Fadil Nur Abdul Karim daripada Perikatan Nasional, Muhammad Naim Zainal Abidin daripada Pakatan Harapan, Radi Abdul Razak daripada Gerakan Tanah Air dan Tengku Datuk Hisham daripada Bebas. Tetapi apa yang saya boleh katakan, selain warga Pahang ini memandang figura-figura ini, mereka tetap meletakkan Barisan Nasional sebagai kubu kuat ataupun penyandang untuk ataupun pilihan utama di Pahang ini, dan ini memberikan satu plus point kepada Barisan Nasional sendiri untuk memenangi kembali kerusi di Parlimen P085 ini. Jadi saya rasa setakat itu sahaja apa yang saya dapat kongsikan daripada P085 Pekan. Kembali ke rakan setugas. Silakan Wan Kamarudin. Terima kasih Abdul Rahman Kunyu, live dari Pekan Pahang. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini kita tinjau pula perkembangan di Kedah. Kembali selepas ini. Dia minta kepada Allah supaya kita masuk syurga bersama dengan keluarga. Arash Ar-Rahman, Arash Allah bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji dan beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita nak belajar makhraj huruf Ain. Kalau kita tak cukup nafas di dalam pembacaan Al-Quran kita, kena berhenti. Kita nak pergi kepada hukum tajwid. Jangan lupa bersama saya Ustazah Nadra dalam musim terbaru Main Ngaji bermula 22 Oktober 2022 setiap Sabtu jam 7.30 malam hanya di TV Al-Hijrah. Ini syafaat. Biarlah dosa bagaimana kita mohon taubat, tetapi dengan adanya syafaat terus masuk syurga. Baik, kita beralih ke utara. Berbaki seminggu kempen PRU15 di Kedah sedikit terganggu akibat banjir kilat yang melanda 4 buah kampung sekitar daerah Kulim. Jadi bagi mengetahui terkini di sana, kita bersama wartawan Siti Farida Busairi yang kini berada di salah sebuah pusat pemindahan mangsa banjir. Farida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kongsikan situasi di sana, Farida. Baiklah, semalam kira-kira pukul 5 petang, beberapa kampung di daerah Kulim sebenarnya dilanda hujan lebat lebih 2 jam menyebabkan air mulai naik sekitar pukul 7 malam dan penduduk mengatakan ianya hanya mula surut pada pukul jam 6 pagi subuh. Antara kampung yang dinaiki air adalah 4 buah kampung, iaitu Kampung Bukit Sarang Ayam, Kampung Sungai Seluang, Kampung Balik Bukit dan Kampung Batu Lapan. Menurut info pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, seramai 212 mangsa daripada 49 keluarga terjejas akibat banjir ini. Pihak Pertahanan Awam Daerah Kulim terpaksa mengaktifkan 5 buah pusat pemindahan sementara bermula jam 9 malam semalam. Bagaimanapun, setakat petang tadi saya dimaklumkan trend banjir di kawasan ini menurun sedikit daripada 5 buah pusat pemindahan kepada hanya 3 sahaja yang masih dibuka, iaitu di Surau Taman Sang Kancil yang saya
sedang berada ketika ini, Sekolah Kebangsaan Seri Limau dan Masjid Sungai Seluang. Manakala Dewan Penghulu Paya Tok Betok telah ditutup pada pukul 8 pagi tadi dan Sekolah Kebangsaan Tok Dik ditutup pada pukul 3 petang tadi. Ya, Farida, macam mana perkembangan kempen dalam kalangan calon-calon dan terutamanya di daerah Kulim itu sendiri yang dilanda banjir ini? Ya, Wan, tinggal seminggu saja lagi sebenarnya tempoh kempen PRU dan saya melihat situasi di Kedah termasuk di Kulim ini sendiri selama beberapa hari ini menyaksikan kesemua calon bertanding duk pulun program back to back bersama pengundi di kawasan yang ditandingi mereka. Kami di pihak media juga sebenarnya setiap hari mendapat jemputan ke program kempen mereka seawal jam 7 pagi hingga ke tengah malam. Dan sejak hari ini dan juga semalam, negeri di sebelah utara sebenarnya menerima kunjungan daripada beberapa pemimpin-pemimpin utama parti politik yang bertanding seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Azmin Ali yang masing-masing menyampaikan ceramah perdana mereka pada sebelah malam bagi meraih undi pada 19 November nanti. Baik, terima kasih banyak Farida. Itu tadi Farida live dari Kulim, Kedah. Ya. Jadi dengan itu, laporan itu menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jadi terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini PRU 15. Dan jangan lupa kami juga berada di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupusan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.